Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi ke kelas pendidikan kesihatan bersama dengan Cikgu Niza. Pada hari ini kita telah masuk kepada unit yang baru iaitu unit 9, Komuniti Sihat dan Selamat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud komuniti dengan tepat. Selain itu, menilai pengaruh komuniti sama ada pengaruh yang positif atau negatif dengan betul. Baiklah murid-murid, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan komuniti? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, komuniti ialah kumpulan orang yang tinggal di sesuatu daerah atau negara. Dalam erti kata yang lain, komuniti merujuk kepada masyarakat di sesuatu tempat atau negara. Contoh komuniti termasuklah rakan-rakan kita, jiran tetangga, serta rakan-rakan yang terdapat di media sosial. Tidak dapat dinafikan lagi sememangnya komuniti dapat mempengaruhi kehidupan kita, sama ada pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Sebelum kita beralih ke aktiviti yang seterusnya, cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing dan buka halaman 54 dan juga 55. Kita akan menilai situasi yang terdapat pada halaman ini di bawah tajuk cabaran juara. Mari kita teliti maklumat berikut. Pasukan Firdaus berjaya menjuarai kejohanan berbasikal remaja kebangsaan kategori bawah 12 tahun. Selain menjulang nama sekolah, mereka juga menjadi popular dalam kalangan rakan sebaya dan komuniti mereka. Pengalaman Firdaus seperti yang berikut mungkin pernah kamu alami. Baiklah murid-murid, situasi ini menceritakan tentang Firdaus dan juga rakan sepasukannya yang telah berjaya mendapat tempat pertama dalam kejohanan berbasikal remaja kebangsaan. Jadi, tidak dapat dinafikan lagi apabila kita telah berjaya mengecapi sesuatu kejayaan, kita akan menjadi popular ataupun dikenali oleh ramai orang dalam komuniti kita, lebih-lebih lagi dalam kalangan jiran tetangga dan juga rakan sebaya kita. Namun begitu, kejayaan yang telah dikecapi oleh Firdaus dan juga rakan sepasukannya sememangnya mendatangkan pelbagai respon daripada komuniti. Ada yang memberikan pengaruh positif dan terdapat juga yang memberikan pengaruh yang negatif. Apa yang ingin cikgu nyatakan di sini ialah apabila kita hidup dalam sesebuah komuniti, kita akan berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Jadi tidak dapat dinafikan lagi terdapat orang yang mungkin akan suka kepada kita dan ada juga orang yang akan merasa dengki dan iri hati terhadap kejayaan kita. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama, situasi yang dihadapi oleh Firdaus. Firdaus telah mendapat pujian dan kata semangat masyarakat setempat. Jadi ini merupakan pengaruh yang positif di mana pujian tersebut mungkin boleh dapat membakar semangat kita untuk terus berusaha pada masa yang akan datang. Situasi yang kedua pula, Firdaus telah ditawarkan untuk memasuki kelab berbasikal ternama. Ini pun merupakan satu pengaruh yang positif. Apabila kita telah memasuki kelab, salah satu kesan positifnya ialah kita dapat berkenalan dengan lebih ramai orang dan dapat menambah kenalan kita. Seterusnya untuk situasi yang ketiga, rakan-rakan mencemu kerana iri hati. Ini merupakan contoh yang pertama untuk kesan ataupun pengaruh negatif daripada komuniti. Seterusnya, ajakan menggunakan bahan terlarang untuk meningkatkan prestasi. Ini juga merupakan satu contoh pengaruh yang negatif daripada komuniti. Jadi, kita mestilah menolak ajakan seperti ini kerana penggunaan bahan terlarang dapat memudaratkan kesihatan kita. Selain itu, ia juga merupakan pengaruh yang sangat tidak baik. Kita boleh sahaja tingkatkan prestasi kita dengan mengamalkan diet pemakanan yang sihat dan juga mengamalkan senaman yang sepatutnya. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu pelbagai lapisan remaja yang ingin menjadi kawan baharu menerusi aplikasi rangkaian sosial.
Ini juga merupakan contoh pengaruh yang positif di mana kita dapat meningkatkan lagi kenalan kita. Namun begitu, murid juga perlu berhati-hati kerana aplikasi rangkaian sosial juga dapat menjerumus kita kepada pengaruh negatif sekiranya kita terdedah dengan penipuan alam cyber. Yang keenam pula, tekanan rakan sebaya yang biasa dialami oleh remaja popular. Contohnya, apabila rakan-rakan kita sudah tahu yang kita ni sudah hebat, kita telah menjuarai pertandingan tersebut, jadi dia mengajak kita untuk berhenti berlatih. Akhir sekali ialah situasi di mana Firdaus dan pasukannya menerima cabaran daripada remaja yang tidak bertanggungjawab yang mengajak mereka berlumba secara haram. Baiklah murid-murid, berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi, kita sememangnya sangatlah terdedah dengan pengaruh daripada komuniti. Sama ada pengaruh tersebut ialah pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang kurang baik. Jadi, dalam hidup berkomuniti ini, kita hendaklah mengamalkan sikap bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain supaya dapat mewujudkan komuniti yang aman dan harmoni. Tambahan lagi, sebagai seorang remaja, kita mestilah pandai-pandai bawa diri kita, jangan mudah terjerumus kepada pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Setakat itu sahaja video pembelajaran cikgu pada hari ini. Jangan lupa jawab kuis. Sekian dan terima kasih.